Ini dah saya kata tadi, siri-siri provokasi oleh partai DAP di dalam siri-siri untuk memberi satu gambaran bahawa orang Islam ini tidak ada kemampuan untuk melaksanakan agama mereka sendiri. Umat Islam tidak pernah mencadangkan supaya jantung kuasa yang di Pulau Pinang tu ada esko untuk bukan Islam. Kita tidak minta umat Islam Pulau Pinang, mana orang Pulau Pinang tak tahu lah kalau mereka ada minta supaya duduk di dalam jantung kuasa. Tak ada. Jadi saudara-saudara, ini dah saya kata tadi, siri-siri provokasi oleh partai DAP di dalam siri-siri untuk memberi satu gambaran bahawa orang Islam ini tidak ada kemampuan untuk melaksanakan agama mereka sendiri. Ini mesej mereka. Baik, apa siri-siri dia? Dia nak momokkan satu maknanya orang cari. Dia nak momokkan bahawa partai Islam itu adalah Taliban. Dia tak tahu siapa Taliban tu. Ini mereka ini memang Quran dah sebut dah, dalam hati mereka ni memusuhi agenda Islam. Agenda Islam terlebih baik. Wa ma tuhfi sudur akbar. Besar dalam hati mereka. Ini kena jelas. Apalagi lontaran provokatif daripada partai DAP. Banyak. Lim Guan Eng, bapaknya Lim Kit Siang. Saya kira mau ulang di sini. Semua orang tahu. Lontaran yang tidak sepat. Tetapi inilah hasrat wama, apa yang ada di dalam hati mereka lebih besar lagi daripada apa yang mereka ungkap. Soal Perdana Menteri. Ini benda mereka bukan tidak tahu. Mereka ni bukan tidak tahu. Ini adalah amat sensitif kepada umat Islam dan bangsa Melayu. Tapi sengaja dilontar nak tengok apa reaksi, respons daripada orang Melayu dan orang Islam. Dan responnya cukup cantik. Tapi tidak cukup cantik. Walaupun sudah cantik, tapi tidak cukup. Mereka ini bukan orang tidak berpendidikan. Kalau tak silap saya, ini graduan law daripada Universiti Melayu, aku tak silap saya. Bukan orang dari segi akademiknya, ya. Ada kelulusan akademik, tapi sekarang ada lontar. Tetapi saya nak pendekkan, saudara terhormat, lontaran DAP umumnya kepada isu-isu sensitif yang bercanggah dengan perlembagaan, bercanggah dengan budaya setempat Malaysia Melayu, mempunyai sejarah yang panjang. Dalam isu sebagai contoh yang kita ada sidang ini hari mengenai menggubal undang-undang syariah, saudara boleh kena ingat balik bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengungkapkan lama dulu bahawa orang bukan Islam mempunyai ini bukan saya kata, mereka ni kata. Ini adalah sebagai satu kata orang luluk, kata orang Melayu, pepatah Melayu, lulus jarum. Mereka ini sudah memugar Datuk Seri Anwar Ibrahim pada masa itu. Walaupun sekarang dia tarik balik tu tak tahulah, kita tak tahu ya kelas sebab kita tahu dalam perut dia kan, bahawa dia tarik balik boneh dia katakan itu hak sultan. Tapi kena faham bagaimana istiqamahnya Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam melontar pemikiran-pemikiran yang bercanggah dengan budaya orang Melayu Islam setempat. Ini sudah tengok. Sudah kena study tengok. Kena faham lontaran-lontaran. Sebab itu saudara dapat kita perhatikan bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu dimanipulasi
untuk memberi justifikasi kepada fahaman liberalisme dan pluralisme agama. Dan paling baru, walaupun ini kata orang sudah selesai, tentang isu yang Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim Perantui 10 PMS ke SPM tu saya tak pasti. Apa nama ni, kalau saya salah tu betulkan ha? PMS ke SPM ni saya tak pasti tu. InsyaAllah SPM lah, SPM kan. Baik. Melontar perkara-perkara, kalau susah tengok ucapan-ucapan dia konsisten, istiqamah untuk memanipulasi ayat Al-Quran bighairi ilmin, tanpa ilmu. Kemudian disokong pula oleh yang so-called ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, so-called ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini satu masalah besar kepada PNX dan kerajaan yang sebut kerajaan badan ni. Ya betul. Melayu sebenarnya yang jadi pengkhianat kepada bangsa sendiri. Apa bukti dia? Sejarah telah menunjukkan bahawa bangsa Melayu sendiri yang menjadi tali barut kepada penjajah sehingga runtuhnya Kota Melaka yang merupakan sebuah empayar Melayu Islam yang terbesar di kawasan Asia Tenggara ini suatu ketika dahulu. Kerana Melayulah yang sanggup menjual agama, menjual bangsa, menjual maruah dan jati diri sebagai orang Melayu, menyebabkan Melayu itu sendiri berpecah dan hilang kuasa. Lebih 500 tahun kita dijajah, menjadi hina di tempat tanah kelahiran kita sendiri. Kerana apa? Kerana kita berpecah, kerana lemahnya iman kita. Itulah dia Melayu. Dan hari ini, adakah kita nak ulang lagi peristiwa dan sejarah yang lama? Bila kita Melayu ini mula berpecah, adakah kita nak tengok kita orang Melayu menjadi hina di tanah kelahiran kita sendiri? Hanya dengan Melayu kembali kepada Islam, berpegang teguh kepada agama, bersatu padu, barulah Melayu akan dapat nikmat yang pernah kita rasa suatu ketika dahulu. Benarlah pesan Mat Kilau, jaga agama, jaga bangsa, jaga negara. Jangan sampai bangsaku tiada negara.